Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Khairi dalam pembelajaran maya. So, untuk minggu ini dalam pembelajaran ekonomi tingkatan 4, Cikgu akan teruskan dengan tajuk yang ketiga iaitu wang, bank dan juga pendapatan individu. Okey, untuk pembelajaran maya iaitu di mana pelajar perlu melihat video yang diberikan oleh guru. Selepas itu sebarang persoalan perlu dikemukakan dalam grup WhatsApp yang diberikan. Jom. Okey, baiklah kelas. Okey, untuk pembelajaran kali ini kita teruskan dengan tajuk yang ketiga iaitu ekonomi tingkatan 4, di mana tajuk yang ketiga ialah iaitu bab yang ketiga ialah wang, bank dan juga pendapatan individu. Okey, baiklah kelas. Kamu boleh lihat modul yang cikgu sertakan. Okey, so berpandukan modul ni cikgu akan terangkan satu persatu iaitu berkaitan dengan tajuk yang ketiga lah, iaitu wang, bank dan juga pendapatan individu. Tapi untuk minggu ni cikgu akan fokus pada tajuk wang dan juga bank. Untuk pendapatan individu untuk kelas seterusnya nantilah. Okey. Okey, so cikgu akan pergi kepada yang pertama iaitu iaitu berkaitan dengan wang dan juga bank. Okey, cikgu highlight kat sini iaitu berkaitan dengan cikgu akan highlight kat sini. Okey, so untuk kelas kali ni cikgu akan fokus kepada tajuk wang dan bank sahaja. Okey, yang ini sahaja cikgu fokuskan. Manakala untuk pendapatan individu, cikgu akan fokus pada kelas berikutnya. Okey, untuk minggu ni cikgu akan fokus kepada wang dan bank. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan satu persatu, cikgu akan beri secara ringkaslah. Okey, secara keseluruhannya kamu faham apa itu wang, betul tak? Duit kan? Okey, iaitu merangkumi duit lah, duit kertas ke, duit shilling, betul tak? Semua orang ada duit, betul? Duit RM1, duit RM50, betul tak? Okey, berkaitan dengan sekarang pun duit ni penting, betul tak? Tak ada duit kita tak nak beli apa-apa, betul? Ada duit semua jalan, betul tak? Kan? Okey, so itu merupakan wang dan juga bank lah. Okey, wang ni dia merujuk kepada benda ataupun komoditi yang diterima umum oleh masyarakat dan dijadikan sebagai alat perantara pertukaran lah. So maknanya kalau kita ada duit, contohnya kita ada duit RM1, kita boleh beli apa dengan RM1? Contohnya kita nak beli air RM1, betul tak? So kita dapatkan air tu, so duit tu kita bagi kepada orang yang menjual tersebut lah. Itu maksudnya pertukaran, betul tak? Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh beli barang tersebut. Itu maksudnya wang. Okey, so kat sini dia kata, kat sini dia kata, cikgu highlight kat sini, okey. Maksud wang. Apa itu wang? Okey, wang ialah benda yang diterima umum sebagai alat perantara. Okey, cikgu highlight kat sini sebagai alat perantara. Apa yang dimaksudkan dengan alat perantara yang cikgu terang tadi lah, iaitu perantara maknanya kita nak tukarkan barang dengan duit tersebut. Contohnya kita nak beli makanan, contohnya nasi lemak. Okey, so kita bagi duit kat makcik tu RM50, so kita akan dapat nasi lemak dengan harga RM50 lah. Itu maksudnya alat perantara. Okey, boleh pertukaran lah. Okey, alat perantara pertukaran. Okey, boleh. Okey, contoh kat sini lah, contoh duit lah. Duit berbagai jenis duit lah. Ada duit kertas, ada duit shilling, ada, betul tak? Kan? Okey, seterusnya ialah cek pun merupakan duit Okey, cek kan, kamu boleh nampak tak? Nanti kamu dah besar, nanti kamu akan nampak lah. Iaitu berkaitan dengan duit lah, cek. Okay, cek tu merupakan duit sebab apa? Cek tu satu helaian kertas, tapi apabila kamu pergi kat bank, kamu akan dapat duit daripada cek tersebut. Sebab dalam cek tu dia nyatakan berapa amount dia. Okay, boleh? Okay, seterusnya cikgu akan pergi kepada fungsi wang. Okay. Okay, apa pula ialah fungsi wang tersebut? Okey, fungsi wang ialah yang pertama, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama ialah alat perantaraan pertukaran. Okey, fungsi yang pertama ialah alat perantara pertukaran. Apa yang dimaksudkan dengan alat perantara pertukaran? Okey, yang pertama ialah cikgu akan terang kat sini ialah alat perantara pertukaran. Dia merupakan wang boleh diterima umum sebagai suatu komoditi perantara lah. Contohnya kat sini, cikgu bagi contoh saling membeli sebuah komputer. Okey, saling membeli sebuah komputer daripada kedai komputer dan membayarnya dengan wang. Itu merupakan alat perantara pertukaran lah. Cikgu cakap tadi lah pertukaran barang dengan duit.
Okey, contohnya Salim tadi nak beli komputer, betul? So, dia pergi kedai komputer, dia dapatkan komputer tersebut and then Salim perlu buat apa? Salim perlu bagilah berapa amount komputer tersebut. Contohnya 1,000. So, Salim kena bagi duit sebanyak 1,000. Okey, ini merupakan itu alat perantara pertukaran. Okey, so yang kedua ialah, kita pergi yang kedua, alat ukuran nilai. Apa pula yang dimaksudkan dengan alat pertukaran nilai? Okey, alat pertukaran nilai ini ialah wang dapat mengukur menilai sesuatu barang itu dalam bentuk harga. Contohnya, maknanya duit yang kita ada tu kita boleh nilai barang yang kita nak beli. Okey, contoh kat sini, harga sebuah komputer ialah RM2,800. RM2,800. Contoh komputer yang saya nak beli tadi dengan harga RM2,800. Okey, so fungsi wang ini dapat mengatasi masalah apa dia? Okey, so maksudnya tadi dengan hargalah, contohnya harga komputer tadi dengan harga RM2,800. So maknanya alat ukuran nilai ni merupakan nilai berapa barang tu. Itu merupakan dia, fungsi dia. Contohnya RM2,800. So maknanya nilai komputer tersebut dengan harga RM2,800. Okey, so yang ketiga ialah alat simpanan nilai. Apa pula dimaksudkan dengan alat simpanan nilai? Okey, yang ni cikgu highlight kat sini ialah alat simpanan nilai. Okey, alat simpanan nilai ialah wang boleh disimpan untuk kegunaan masa depan kerana sifatnya yang tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, ini merupakan alat simpanan nilai. Maknanya duit ni dia tahan lasak lah. Dia tak koyak, dia boleh simpan lama. Maknanya dia boleh simpan dalam masa yang lama. Itu alat simpanan nilai. Okey. Okey, contoh kat sini. Wang tunai RM5,000 yang telah disimpan dalam bank masih bernilai RM5,000 pada bulan berikutnya. Itu merupakan alat simpan nilai. Contohnya kamu simpan duit kamu dekat bank sebanyak RM5,000. So, esok kamu cek still ada RM5,000. Dia takkan berkurang. Okey, betul? Okey. Melainkan kalau kamu buat simpanan sendiri. Contohnya hari ni kamu simpan dengan dompet kamu RM50. Esok dia akan berkurang sebanyak RM5. Sebab apa? Sebab kamu dah gunakan RM5. Itu bukan alat simpanan nilai lah. Okey, seterusnya kita pergi yang keempat, fungsi wang. Yang keempat ialah alat bayaran tertunda. Apa yang pula dimaksudkan dengan alat bayaran tertunda? Wang membolehkan sesuatu pembayaran dilakukan secara ansuran. Okey. Maknanya duit pun kita boleh bayar ansuran juga. Contohnya kita nak beli komputer dengan harga RM3,000. Tapi kita tak mampu beli dengan harga RM3,000 sebab kita ada duit. So kita boleh buat secara ansuran. Maksud ansuran ni ialah kita bayar bulan-bulan. Berapa ditetapkan oleh syarikat tersebut. Itu maksudnya ialah alat bayaran tertunda. Okey. Itu sahaja cikgu nak terangkan, itu berkaitan dengan wang. Okey, ni cikgu highlight kat sini ialah berkaitan dengan ni. Wang. Okey, so kamu kena faham kat sini ialah maksud wang. Okey, so maksud wang ialah benda yang diterima umum sebagai alat perantara pertukaran. Okey, yang kedua yang paling penting kamu kena faham apa fungsi wang ni. Okey, cikgu dah terangkan ada 4 kan. Okey, yang pertama alat perantara pertukaran, yang kedua alat tukaran nilai, yang ketiga ialah alat simpanan nilai, yang keempat alat bayaran tertunda. Okey, boleh ingat 4 ni. So, cikgu harap kamu beri penekanan untuk 4 fungsi ni kerana selalu juga ditanya dalam exam. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey, so seterusnya kita pergi kepada yang ketiga ialah apa dia? Fungsi bank pusat. Okey, maknanya maknanya untuk wang kamu kena tahu dua je, maksud wang dan juga dia punya fungsi wang. Okey, fungsi wang ada 4. Okey, seterusnya tajuk berikutnya kita pergi kepada fungsi bank pusat. Apa itu bank pusat? Okey. Bank pusat di Malaysia dikenali sebagai Bank Negara Malaysia lah. Contohnya bank pusat dekat Malaysia ni ialah Bank Negara Malaysia ataupun dikenali sebagai BNM. BNM. Okey, so apa yang dibuat? Okey, so apa fungsi dia? Okey, fungsi dia ialah yang pertama ialah dia mengeluarkan, cikgu highlight kat sini ialah dia mengeluarkan wang, dia mengeluarkan mata wang. Okey, dia mengeluarkan mata wang iaitu wang, kertas dan duit shilling lah. Okey, so kamu boleh ingat kat sini. Maknanya Bank Negara Malaysia yang keluarkan duit, kertas dan duit shilling. Itu bank pusat yang keluarkan. Okey, boleh?
dan mencetak wang berdasarkan result emas dan juga result pertukaran asing. Okey, yang kedua, fungsi yang kedua ialah mengawal kestabilan nilai mata wang. Dia kawal kestabilan nilai mata wang. Bank Pusat mengawal kestabilan nilai mata wang melalui beberapa cara. Okey, so dia kawal ni, dia mengawal kestabilan nilai mata wang ni dengan beberapa cara. Okey, yang pertama, cikgu harap kamu boleh catat sedikit. Yang pertama ialah dengan cara dia mewujudkan sandaran minimum. Yang pertama ialah mewujudkan sandaran minimum. Yang kedua ialah campur tangan dalam pasaran pertukaran asing. Okey, yang ketiga ialah mengawal inflasi. Okey, boleh? Okey, seterusnya ialah fungsi yang ketiga ialah jurubank kepada kerajaan. Jurubank kepada kerajaan. Okey, apa maksud jurubank kepada kerajaan ini? Dia mentadbir akaun kerajaan. Yang pertama ialah tadbir akaun kerajaan. Yang kedua, mengurus hutang kerajaan. Yang ketiga, memberi pendahuluan sementara, mengurus pertukaran asing dan juga memberi nasihat pelaburan. Okey, seterusnya ialah jurubank kepada bank perdagangan. Apa dia jurubank kepada bank perdagangan? Iaitu dia mengawal nisbah rizab berkanun dan nisbah rizab tunai. Okey, seterusnya kita pergi kepada fungsi yang seterusnya ialah dia mengawal ni. Dia cikgu highlight kat sini ialah mengawal kestabilan ekonomi. Di mana Bank Pusat dia mengawal kestabilan ekonomi melalui alat dasar kewangan seperti yang berikut. Yang pertama ialah nisbah rizab berkanun, nisbah rizab tunai, kadar faedah, surat jaminan kerajaan, syarat sewa beli. Itu merupakan fungsi Bank Pusat. Okey, boleh. Seterusnya kita pergi kepada yang keempat, ialah fungsi bank perdagangan. Apa dia bank perdagangan ni? Okey, bank perdagangan merupakan institusi. Okey ni, fungsi bank perdagangan, iaitu sebelum tu juga akan terangkan apa itu bank perdagangan. Bank perdagangan merupakan institusi kewangan milikan swasta yang aktivitinya bermotifkan keuntungan. Contohnya ialah bank perdagangan ialah seperti MyBank, Hong Leong Bank, AmBank dan seterusnya lah. Itu merupakan bank-bank yang swasta. Antara fungsi bank perdagangan ialah dia menerima deposit. Seterusnya dia memberi pinjaman. Seterusnya ialah menerima dan membuat pembayaran. Last sekali ialah perkhidmatan lain. Okey, ini merupakan fungsi bank perdagangan. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kelima, iaitu tajuk terakhir ialah apa itu skrim perbankan Islam. Okey. Cikgu highlight kat sini ialah skrim perbankan Islam ialah dia termasuklah Wadiah, Bilhaman Ajil, Mudarabah dan juga Tarjiri. Itu sahaja untuk wang dan juga bank dalam ekonomi tingkatan 4. So, cikgu harap kamu faham apa penerangan cikgu terangkan untuk kelas pada minggu ini. So, sebarang persoalan kamu boleh nyatakan dan kamu boleh tanya dekat grup WhatsApp. Dan selepas kamu melihat video yang cikgu sertakan ni, pembelajaran ni, cikgu harap kamu jawab soalan modul yang ada dalam modul tersebut. So, sekian sahaja untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum.